Assalamualaikum dan selamat pagi kelas. Nampak slide dan dengar suara cikgu dengan jelas? Nampak cikgu. Pak Cikgu. Okey. Okey, so hari ni kita sambung yang semalam. Okey, yang soalan semalam nanti cikgu bincang nanti sebab cikgu nak habiskan dulu tajuk graf laju masa. Okey, so semalam awak belajar pasal jarak. So nak cari jarak dalam graf laju masa, kita buat apa? Nak cari jarak semalam. Kita kira luas di bawah graf. Okey, bentuk apa yang kita boleh nampak daripada luas di bawah graf tu? Ada berapa bentuk? Okey, ada berapa bentuk? 3. 3. Okey, bentuk apa yang pertama? So, yang pertama, bentuk apa yang kita boleh nampak? Segitiga. Segitiga. Okey, segitiga. So, apa formula nak cari luas segitiga? 1/2 kali Apa dia? tapak kali 2 tinggi. kali Tapak. tapak darab tinggi. Okey, tak kisah tapak darab tinggi ke tinggi darab tapak pun tak apa. So, yang bawah ni adalah tapak, yang ni adalah tinggi. Okey. So, bentuk yang kedua, bentuk apa? Segi 4 tepat. Segi 4. Okey, segi 4 tepat ke segi 4? Segi 4 sama ke? Okey, so luas segi 4 apa dia? Panjang dan lebar. Panjang darab lebar. Okey. So, kalau ambil sini panjang, so sini lebar lah. Okey, yang seterusnya, nombor 3, luas apa? Trapezium. Untuk apa ni? Okey, trapezium. Okey, so apa luas trapezium? Satu Per 2 darab A campur B. A campur B darab Tinggi. tinggi. Okey. So A campur B, garisan pendek kita jadikan dia A, garisan panjang kita jadikan dia B. So senang awak nak tengok. So tinggi yang mana? Tinggi adalah yang tegak ni. Okey, so 3 bentuk ni saja yang awak nampak dalam graf laju masa. So luas segitiga, luas segi dan juga luas trapezium. Okey, hati pada paksi X. Kalau paksi X tak sama dengan, dia punya ni tak sama dengan paksi Y, apa yang kita buat? Kita kena bahagi dengan 60. Okey. So ni yang semalam kita belajar. So hari ni sikit je lagi. Okey. Mentafsir graf laju masa. So hari tu kita tafsir graf jarak masa. Okey. Jadi yang ini kita tafsir graf laju masa. Okey, kalau graf jarak masa mendata ni waktu tu kita tak gerak masa tu kita cakap kita tengah berhenti. Cikgu. Graf laju masa ni berarti ya. Lag cikgu. Lag? Cikgu cakap lag. Okey. Okey tak? Okey cikgu. Ke lag juga? Okey. Kalau lag beritahu ya. Okey, so saya ulang balik. Kalau graf jarak masa, graf yang sebelum ni awak belajar, okey, waktu mendata apa yang berlaku? Kereta tengah berhenti. Okey, tiada bergerakkan. Okey, kalau jalan kaki, kita tengah stop dekat tempat tu. Itu kalau graf
jarak masa. Tapi kalau graf laju masa, waktu mendata ni apa yang berlaku? Kereta masih bergerak tapi dengan laju yang seragam. Maksudnya kalau 120 kilometer per jam, yang tu 120 je dia bawa, okey, dengan laju yang seragam. Okey, kalau graf laju masa. Okey, kalau yang menaik ni, kalau yang menaik ni, okey, kecerunan dia positif, yang ini kita panggil sebagai pecotan. Okey, atau kadar perubahan laju terhadap masa, benda yang sama. Kalau yang menaik, awak angkat tangan kanan, itu kita panggil sebagai pecotan, iaitu kadar perubahan laju bagi masa, bahagi masa. So, bila ingat je kalau dia kata pecotan, so awak dah terus ingat cari kecerunan. Maknanya dekat situ kita boleh cari kecerunan. Okay. Formula untuk cari kecerunan? Apa formula untuk cari kecerunan? Y Okey, apa formula nak cari kecerunan? Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, sama saja dalam formula yang sebelum ni awak belajar. Ke lag? Okey cikgu, okey. Tak ni. Okey, so bila dia kecotan ke kadar perubahan laju terhadap masa. Okey, kadar perubahan laju terhadap masa sama macam awak nak cari pecutan. So kita terus ingat cari kecerunan. So Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Ataupun dia adalah benda yang sama, ataupun so kalau dia kata Y2, Y1 maksudnya awak tengok yang sini dulu dengan sini. Maksudnya ambil bacaan atas tolak dengan bacaan bawah. Kalau awak mula dari titik yang atas ni, so, waktu X pun kita kena mula dari titik yang sama. So, Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Sama saja macam awak cari kecerunan. Okay, itu tepat. Okay, kalau yang menurun ni, angkat tangan kiri. So, kita panggil dia sebagainya pecutan. Tapi sama saja macam awak nak cari yang ini. Kita gunakan formula Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1, cuma awak akan dapat nanti jawapan dia dalam negatif. Okay. So ini saja yang awak perlu tahu untuk graf laju masa. Okay. Tajuk ni sebenarnya senang. Kalau awak dapat tangkap, bendanya senang je. Sikit je awak kena tahu. Okay. So kita tengok seterusnya, soalan seterusnya. Okay. Soalan muka surat 201. Okay, contoh 14. So kat sini dia bagi graf laju masa. Okay, tengok masa unit dia ms negatif 1. Masa dia dalam saat. So dalam unit yang sama. Okay, so soalan tanya, kadar perubahan laju terhadap masa bagi 5 saat yang pertama. So awak tengok garis yang mana? Garis nombor 1 ke? Garis nombor 2 ke? Garis nombor 3? Untuk 5 saat yang pertama. So garis nombor 1 ke, garis nombor 2 ke, garis nombor 3? Yes, garis nombor 1. Sebab apa dia kata 5 saat yang pertama. So ini 5 saat yang pertama. So macam mana nak cari kadar perubahan laju terhadap masa? Guna formula apa? Laju bagi masa. Y2 tolak Y1. Tak payah guna laju bagi masa, kan banyak benda nak kena ingat. Terus tengok apa dia. Kita ambil, so titik yang terlibat titik apa? So awak tengok titik yang terlibat. Titik yang atas ni, titik yang bawah ni. Okay. So terus tengok. Okay, awak terus ingat Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Maksud Y tu apa? Kita tengok Y. Okay, Y dulu. So antara titik apa yang terlibat? So apa tolak apa?
40 tolak 20. Yes. 40 tolak 20. So ingat, pertama tengok Y. So tengok Y, tengok part C, Y lah. Okay, kalau kita mula dari titik atas, kita tolak dengan titik bawah. Okay, yang bawah dia X2 tolak X1. So kita tengok dekat part CX. Okay, awak mula tadi daripada titik yang atas. So kita mula pun kat titik yang atas. Apa tolak apa? 5 tolak 0. Yes, so 5 tolak 0. Okay, awak ikut yang itu saja. Kalau mula daripada titik ni, so Y dia start daripada Y, tolak Y yang ini. So kalau kita mula titik ni, jadi bawah kena daripada tempat yang sama. So 5 tolak 0. So awak akan dapat 20 per 5. So kita dapat berapa? 4 ms negatif 2. Okay, unit tak ada pun tak apa. So boleh ingat yang tu saja. Titik atas tolak titik bawah. So mula daripada apa dulu? Mula daripada Y dulu. Okay, Y tolak Y. Y yang atas tolak Y yang bawah. X yang depan tolak X yang belakang. Okay, so awak dapat 4 ms negatif 1. Okay, seterusnya. Huraikan gerakan kereta bagi tempoh 5 saat yang kedua. So 5 saat yang kedua dekat mana? 1, 2 ataupun 3? 2. Okay, so yang dekat 2. So saya cakap tadi, waktu yang 2, waktu garis mendatar, kereta masih bergerak. Okay, dia bergerak dengan laju yang seragam. So berapa laju dia? 40. So waktu mendatar, so waktu mendatar kereta masih bergerak. Tapi bergerak dia bawa berapa kilometer dia bawa per saat. So kita tengok dekat Pak CY. So dia bergerak dalam masa 40 K. Kita ambil yang ni lah unit dia. ms negatif 1 bagi 5 saat yang kedua. Okay, dalam tempoh 5 saat yang kedua. So dia still bergerak dalam laju yang sama. Okey, seterusnya C. Hitungkan jumlah jarak dalam meter yang dilalui dalam tempoh 15 saat. Okey. So jumlah jarak terus ingat apa? 1/2. Jarak terus ingat apa? Yes, 1/2. So terus tengok bentuk apa yang kita boleh nampak kat sini. So, 15 saat semua ni lah. So, bentuk apa yang awak boleh nampak? Segitiga. Bentuk apa? Segi 4. Okay, segitiga yang mana? Tak ada segitiga. Tak ada segitiga ni. Trapezium. Satu. Yes, trapezium. So, ada trapezium, segi 4 dan juga trapezium. So, A, B dan C. Okay, betul? Kita dah ada segitiga. So, trapezium, segi 4 dan juga C. So, first kali cari luas A. Macam mana nak cari luas A? Macam mana cari luas A? 1/2. 1/2. Harap? 5. A tambah B. A tambah B. So, A dia berapa? Kita terus buat formula. A tambah B darab tinggi. Okey, so masukkan nilai. A dia berapa? 5. A garis yang? 20. Ya, 20. So, 20. B dia berapa? 40. 40. Yes, 40. Okey, tinggi dia berapa? 5. 5. Okey, so 1/2 darab 60 darab 5. So dapat berapa? 600. 600? 150. Yes, 150. Okey,
tekan dulu yang atas. Okay, awak tu. So, macam mana nak darab? Tekan dulu yang atas. 60 darab 5 sama dengan bahagi 2. Okay, terus dapat jawapan 150. Okay, luas B. Macam mana nak cari luas B? Guna formula apa? Luas B, formula apa? Segi 4. Panjang jarak lebar. Apa? Yes, panjang darab lebar. Okey, panjang dia berapa? Contohlah panjang dia yang bawah ni, lebar dia ni. So panjang dia berapa? Berapa? Berapa kelas panjang? 5. Yes, 5. Lebar dia berapa? 40. 40. So kita dapat 200. Okey, last C. Luas C. Okey, luas C. Formula dia sama 1/2 darab A tambah B darab tinggi. Okey, A dia berapa? A dia 40. 40. B dia berapa? 60. 60. Okey, tinggi dia berapa? 5. 5. So kita dapat berapa? 100. Okey, so jumlah jarak campur saja. So kita dapat jumlah jarak sama dengan 150 campur 200 campur 100. So awak dapat 450 meter. So jumlah jarak dalam meter lah. Okey, boleh? Cikgu bukan 200,5. Okey, buat satu-satu. Tak payah. Berapa? 200,5? Mana? 200,5. 250 cikgu. 250. Luas C. Okey, ni 250. Okey, so kita dapat total 600 meter. Okey? Okey. Okey, so macam ni cara nak cari. Awak buat asing-asing je, tak payah ikut ni. Ni nanti kan awak confuse pula. Banyak-banyak benda ni awak confuse. So kita buat asing-asing. Okey, cari luas A, cari luas B, cari luas C. Dah dapat semua tu, kita campur. So ini adalah jumlah jarak. Okey, boleh? Boleh cikgu. Okey, so dah habis dah sebenarnya. Kita tinggal nak buat latihan saja. Okey, kita tengok muka surat 202. Okey, muka surat 202. Okey, soalan praktiskan diri 7.2C. Okey, graf laju masa. So, uraikan gerakan motosikal untuk 20 saat yang pertama. So, kita tengok yang mana garisan yang sengit ke yang mendatar? Sengit. Sengit. Okey. So, kalau huraikan maknanya kita kena cari apa? Berapa kadar perubahan laju dia. Okey. So, kita guna formula apa? Kalau sengit je terus ingat formula apa? Trapezium. Tu jarak. So, pecotan. So, yang ni kita nak cari kadar perubahan laju terhadap masa. So, kalau tengok sengit je, terus ingat kita nak cari pecotan. Okey, maknanya dia bawa kereta tu dalam masa berapa yang pertama. So, pecotan terus ingat apa? Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Ataupun, so titik yang terlibat ni. Titik yang atas ni dengan titik yang bawah. Okay, so
atas mesti dengan Y dulu. So kita tengok paksi Y. So apa tolak apa? Apa tolak apa? 35 tolak 20. 35 tolak 20. So 35 awak ambil titik ni kan. Jadi X tu kita kena guna yang mula dulu. So kalau awak ambil titik atas ni sebagai Y2. So dekat yang bawah ni kita kena mula daripada titik yang samalah. So apa tolak apa? 20 tolak kosong. Tak boleh 20 tolak kosong. Sebab apa? Sebab awak ambil titik ni. Awak mula dengan 35 dulu. Awak mula dengan 35. So 35 titik X dia kena mula daripada kawasan yang sama. So kosong tolak 20. Kalau awak mula daripada titik yang ni, awak buat 20 tolak 35. Okay, barulah 20 tolak kosong. So titik yang sama, paksi X dengan paksi Y dia adalah titik yang sama awak tolak dulu. Okay, faham? Awak tak boleh, awak tak boleh atas awak start dengan titik atas. Tiba-tiba untuk X awak guna titik yang ni pula. Tak boleh, okay? Jadi awak akan dapat 35 tolak 20. 15. Per 20. Sifat dalam negatif. Okay. Awak akan dapat jawapan dalam negatif. Okay, maknanya 15 bahagi 20 dapat berapa? So, awak akan dapat negatif 0. Negatif 3. Tak payah, tukar dalam pecahan. So, tukar dalam pecahan. 0.75. Okay, 15. Yes, 15 bahagi 20. Okay, kita nak dalam pecahan. So, 0.75. Maknanya dia negatif 0.75 ms negatif 2. Maknanya, okay, petan. Okay, kalau awak dia negatif, okay, negatif 0.5. Kita panggil dia sebagai pecotan. Okay, kalau nak tukar dia kepada positif, awak kena cakap dia nyah pecotan lah. Okay, so biar saja jawapan dalam negatif supaya tak salah. So, dia adalah benda yang sama. Okay. Jadi, B. Semasa laju seragam. Okay, laju seragam kita garisan yang mendatar. So, berapa kereta ni bergerak 20. waktu laju seragam? 20 dulu. Yes, 20. 20 ms negatif 1. 20. Okay, betul. Okay, boleh? Boleh. Okey, seterusnya. Nombor 2. Hitung pecotan untuk 6 saat terakhir. Pecotan zarah untuk 6 saat A. So, tengok macam mana. A, graf nombor 1, nombor 2, nombor 3. Barisan yang mana? 6 saat terakhir. 2. 6 saat terakhir. Okey, bila dia kata terakhir, maksudnya garisan yang belakang sekali lah kan. So, garisan yang nombor 3. Kalau dia kata pertama, garisan nombor 1 saat terakhir macam mana? 18 tolak dapat. So Cikgu lihat cikgu. dan graf yang nombor. Okey. Ulang balik. Okey ke tak? Lag ke? Okey. Okey, Kejap cikgu. lag, kejap tak Okey. So dia kata 6 saat terakhir. So 6 saat terakhir. Awak tengok garis yang belakang lah. Terakhir. Belakang. So betul tak 6 saat terakhir yang ni? 18 tolak 12 kita dapat 6. So inilah 6 saat terakhir. So garisan dia adalah garisan nombor 3. Okey. Pecotan terus. Formula dia. Pula 1
X2 tolak X1. So dia nak pertutan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okay, so Y dia berapa? Okay, ataupun senang kita keluarkan koordinat dia. So kalau sini nak tahu apa? X, Y. So X dia sama dengan berapa? So X dia sama dengan 18. Y dia sama dengan berapa? Y dia sama dengan 20. Okay, dia benda yang sama je sebenarnya. Kalau sini X dia sama dengan 12. Y dia sama dengan 15. Okay, so kita nak tolak, so awak nak tolak titik yang mana? Contoh awak tolak titik yang atas. Jadi kita kena mula daripada Y. Jadi apa tolak apa? So apa tolak apa? 18 tolak 12. Y. 20 Y tolak tengok paksi menegak ke paksi menegak? Yes. 20 tolak 15. 15. Okey. So awak mula titik yang ni kan? Awak mula daripada titik atas kan? So kita kena mula X dia, kita kena mula dari titik yang sama. Tapi kita tengok paksi X. So apa tolak apa? 18 tolak 12. Okey, 18 tolak 12. Dapat berapa? (5/6). Okey, so tukarkan. Jadi 5 bahagi 6 kita dapat 0.833 ms-2. So awak dapat macam ni. So ingat ya, kalau awak pilih titik atas, Y mula daripada atas. So X dia kena mula daripada titik yang sama. Okay, so kita dapat 0.83 ms-2. Okay, yang seterusnya B. Hitung jumlah jarak. Okay, terus ingat jarak tu macam mana? Kena cari apa? Hitung jumlah jarak. Jarak terus tengok apa? Untuk 18 saat pertama. Untuk tempoh 18 saat. So terus ingat jarak tu kena cari apa? Jarak terus tengok bentuk apa yang awak boleh nampak. Terus ingat. Kalau jarak je terus kena ingat bentuk yang awak kena nampak. So bentuk apa yang awak nampak dekat sini? Soalan nombor 2. Segitiga. Bentuk apa? Trapezium. Segitiga. So Trapezium. A, segitiga. Trapezium yang C lagi? Segi 4. 4. Segi 4. Okey, tak kisah segi 4 je. Okey, so kita cari luas A. Luas A guna formula apa? 1/2 darab tapak darab tinggi. Segi 4 segi 3 ke trapezium ni? A ni. Segitiga ke trapezium? Trapezium cikgu. Trapezium. So 1/2 darab A tambah B darab tinggi. So berapa dia punya A, berapa dia punya B? A dia berapa? So 1/2. Okay, A dia berapa? 5. 5. B dia berapa? 15. 15. Tinggi dia berapa? 5. 5. So darab 5. Okay, so dapat berapa? 1/2 darab 20 darab 5. So dapat? Sama dengan 20. Okay, ataupun awak settlekan yang atas dulu baru bahagi yang bawah. Okay, so luas B dapat berapa? Apa darab apa? Formula dia?
Panjang darab Luas B. lebar. Yes, panjang darab lebar. Okey. Berapa panjang dia? Tak kisah awak ambil panjang kat bawah dulu ke atas dulu, benda yang sama. Panjang dia berapa? Contoh panjang sini, lebar sini. Panjang dia berapa? 7. 7. Lebar dia berapa? 15. Okay, 15. So, berapa jawapan dia? Lima. Berapa? Okay, 105. Okay, last kali luas. Okay, dapat. Luas C, apa formula dia? Satu darab dua. 1/2 darab A. 1/2 tambah B. darab 1/2. A tambah darab tinggi. 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 Okay. A dia berapa? A dia 15. 15. B dia berapa? 20. B. 20. Tinggi dia apa? 18. Mana boleh 18 dia ni. So, 6. ya 6. 18 tolak 12. So, kita dapat sini sama dengan 6. So, kita dapat 1/2 darab 35 darab 6. So, dapat berapa? Berapa? Lima. 105. 105. Okey, so jumlah jarak, berapa jumlah jarak? So jumlah jarak sama dengan tambah semua 20 campur 105 campur 105, so awak dapat 230. 30. Okey, 230 meter sebab sini meter. Okey, boleh? Okey, last kali kita huraian gerakan zarah semasa laju seragam. So, berapa laju dia? Dia bergerak 15. laju seragam 15. So, dia bergerak dalam 15 ms negatif 1 dalam masa 7 saat. Okay, so ini cara nak jawab soalan dia. So, habis dah bab 7 ni, kita tinggal nak buat latihan untuk soalan periksa masuk sampai bab 7. Okay. Jadi kita terus, so hari ni sampai 11.30 lah. Okay, so kita terus tengok modul mat awak. Buka graf gerakan. Okay. Dah buka modul mat. Okay, kita try buat sama-sama. Okay, muka surat yang semalam cikgu suruh buat tu. So, muka surat 99. Okay, muka surat 99. Kira jarak dulu. Okay, so muka surat 99 kira jarak. Okay, cuba buat sama-sama cara nak kira jarak. Okay. So, soalan nombor 1. Okay. Soalan nombor 1, bentuk apa yang awak nampak? So, Segitiga. terus ingat. Je, okay, segitiga. So, 1 segitiga. Kedua, Segi 4. segi 4. Okay, so pertama segitiga. Kedua segi 4. Okay, siapa yang dah jawab boleh terus tanda. Yang tak jawab kita buat sama-sama lah. So, apa benda? Okay, so kita cari. Okay, tengok dulu masa dia sama ke tak, unit dia. So, saat. So, benda yang sama jadi awak tak perlu risau lah. Okay, luas A macam mana
nak charge A. Okay, awak tu Satu per dua buat dalam darab tapak darab tinggi. Okay, 1/2 darab tapak darab tinggi. Okay, so 1/2 darab berapa? Tapak dia. Darab 5. Darab 5. Tinggi dia? 16. Okay, darab 16. Okay. So dapat berapa? 40. 40. Okay. So settle A. Okay, kalau awak buat satu-satu ni, maknanya kalau awak contohlah awak tersilap kira, awak tetap dapat markah 1 ni untuk A. So kita tak rugi markah lah walaupun awak buat step satu ni. Okay. So seterusnya, luas D. Luas D macam mana? Panjang darab lebar. Panjang darab lebar. Okay. So apa darab apa? 3 darab 16. 3. So sini sama dengan 16. So 3 darab 16 dapat 48. okey. So last kali jumlah jarak sama dengan 84. 40 campur 48. Tengok dah salah dah. Berapa? 88. So 88 meter. Okey. So jawapan pertama 88 meter. Okey, boleh? So yang kedua, bentuk apa nampak? Puluh tambah 48 cikgu. Bentuk apa nampak? 40 tambah 40 campur 48. 48. Betul? 88. Bukan 84 ke? Yelah. Jumlah dia 40 campur 48, 88 lah. 40, Silap. 40. Sebab tu Cik cakap buat satu-satu, so walaupun belakang ni awak salah, awak tetap dapat markah lah dekat jalan kerja untuk kira A dan B. Okey, so 88. Okey. Seterusnya, nombor 2. Bentuk apa yang awak nampak? Segi empat. Okey, segi 4 dengan Trapezium. yes, trapezium. Okey, so sekarang kita cari luas A. Okey. So luas A berapa? Formula dia apa? Panjang darab lebar. So berapa panjang dia? Berapa 5 panjang dia? darab 6. 5. Yes. So kita ambil sini panjang. So 5. Berapa dia punya lebar? 6. Berapa lebar? 6. So kita dapat 30. okey, 30. Okey. So luas B. Macam mana nak cari luas B? Trapezium kan? So apa formula? 1/2 darab A campur B darab tinggi. Okey, A dia berapa? 6. A dia? Yes, 6. A 6. B dia berapa? 12. Yes, B dia 12. Okey, tinggi dia berapa? 5. 5. 5. Mana nak dapat? 10 tolak 5. So, tinggi dia 5. Okey, buat satu 1/2 darab 18 darab 5. So, dapat berapa? 45. 30. 40. 45. Macam mana nak darab? Okey, kalau awak tak tahu, kita darab yang atas dulu, maksudnya 18 darab 5 sama, baru bahagi 2, so awak dapat 45. Darab yang atas dulu, baru bahagi yang bawah. Kena tekan sama dengan. Okey, so kita dapat 45 meter. Okey, boleh? Okey, seterusnya.
So, yang tak buat, kita buat sesama. Salin dekat buku awak. Supaya lepas ni. Okay. Nombor 3. Nampak bentuk apa? Bentuk apa? Nombor 3. Trapezium. Segitiga. Segi empat. Trapezium. Okay. Okay, boleh? Kalau nampak segitiga boleh, nampak trapezium pun boleh. Contohlah awak nampak segitiga Okay, so segitiga yang ni. Segi empat yang ni. Lagi satu trapezium. Okay, tapi senang kita boleh terus nampak bentuk apa? Trapezium kedua-dua. Okay. Okay, so dua-dua adalah trapezium. So kita cari luas A sama dengan 1/2 darab A tambah B. So A dia berapa? Sepuluh. Yes, 10 betul. B dia berapa? 24. 24. Okay, tambah 24. Tinggi dia berapa? 10. 10. 10. Betul? 10 tolak kosong. Okay, so kita dapat berapa? 1/2 darab 34 darab 10. So awak dapat berapa? So 34 darab 10 sama dengan bahagi 2. So kita dapat 100. 170. 120. Okey. Sekarang cari luas B. Apa luas B? 1/2. Darab 10. 10. Betul? A dia 10. B dia 30. yes, betul. Tinggi dia 8. betul. 8. 18 tolak 10. So kita dapat 1/2 darab 40 darab 8. So dapat berapa? $160. Okay, 160. So jumlah jarak sama dengan berapa? $170 campur 160. So awak dapat 330 meter. Okay. Last kali soalan dia. Okay. Bentuk apa yang awak nampak? Segitiga. Okay. Segitiga. Lagi? Segi empat. Satu lagi pun segitiga. Okay. Luas A. Macam mana nak cari luas A? 1/2. Darab? Darab? Tapak tinggi. Okay. Tapak dia 4. Darab? Tinggi dia? 25. 25. 25. Okay. So dapat berapa? 50. Okay. 50. Okay. Luas B. Panjang darab lebar. Okay. Panjang dan lebar. So panjang dia berapa? 5 darab 25. Okay. 5. So lebar dia 25. So dapat berapa? 125. 125 sekali luas C. Okay, macam mana luas C? 1/2. Darab 8. 8. Darab 25. darab. Okay, darab 25. So dapat berapa?
100. So dapat berapa? 100. Okay, so jumlah jarak sama dengan 275. 50 campur 125 campur 100. So awak dapat 275 meter. So jumlah luas kira jarak senang saja. Cuma awak kena nampak ABCD apa. Okay. So seterusnya. Soalan muka surat 100. Okay, 100 ni nanti kita bincang nanti. Okay. Soalan muka surat 101. Okay, 101 yang kita belajar tadi. Okay, 101 soalan nombor 1. Okay. 1A1. Hitung laju seragam Zarah itu. So berapa laju seragam? 20. 20. 20. So mana tengok? Kita tengok garisan yang mendatar. So betul? 20 MS negatif 1. Okey. Hitung. Okey, yang ini nanti kalau tapi paper dulu lambat lagi nak sampai kat awak. Okey. Hitung jarak yang dilalui oleh Zarah dalam 8 saat yang pertama. Okey, jarak je terus ingat apa? Bentuk. Yes, bentuk. So 8 saat yang pertama nampak bentuk apa? Trapezium. Okey, trapezium lagi. Segi 4. So 8 saat yang pertama. Segi 2. Yang inilah. 8 saat yang pertama je dia kata. 8 saat yang pertama saja. So 8 saat yang pertama sampai sini je lah. Okay, sampai sini saja. So 8 saat yang pertama. Okay, so kita akan nampak bentuk apa? So betul A trapezium dan juga B. Okay, awak tak boleh ambil sampai C sebab dia nak 8 saat yang pertama. So pertama tengok yang awal. So 8 saat yang pertama kita hanya nampak dua bentuk saja iaitu A dan juga B. So cara orang jawab macam ni lah. Nombor 2. So kira luas A. Macam mana nak kira luas A? 1/2. Harap. -12 tambah 20. Okay, 20. Jarak 4. Tinggi tambah dia berapa? 4. Tinggi. So kita dapat A. A. So dapat berapa? 64. 64. Okey. Luas B. Okey, luas B. Berapa? Luas B. Panjang darat lebar. So berapa panjang? 8 darat 20. 4. Mana boleh 8? Ya, 4 darat 20. So luas B 4. Awak jangan ambil 8 tu kita tolak. So 4 darab 20. So kita dapat 80. So 4 ni. 8 ke tolak 4? So kita dapat 80. (64) campur dengan 80. So dapat 144 meter. So ni meter kan? Terus 144 meter. Okay. So last kali soalan nombor B.
Okey, huraikan gerakan zarah dalam tempoh 4 saat pertama. So 4 saat pertama ada 3 garis kat sini. Garis pertama, garis kedua, garis ketiga. So mana yang 4 saat yang pertama? A. Garis nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3? Ya, yang nombor 1. So kalau huraikan gerakan zarah terus kena ingat cari apa? Kecerunan. So maknanya kita nak cari dia punya pecotan. So pecotan apa formula dia? Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So kalau dia kata huraikan terus ingat tengok yang garisan cengek. Okay. So Y2 dia berapa? So antara titik atas dan titik yang bawah ni. So Y2 apa tolak apa? Y apa tolak apa? 20 tolak 12. Okay, 20 tolak 12. Okay. So Y 20 tolak 12. Okay, X apa tolak apa? 0 tolak 4. Awak ambil tadi 20 dulu kan? So kita kena mula titik yang sama. So apa tolak apa? 4 tolak 0. Yes, 4 tolak 0. Kalau awak buat 20 tolak 12, so saya cakap kena ikut yang sama. 4 tolak 0. Tak boleh 0 tolak 4. Kalau 0 tolak 4, maknanya awak buat 12 tolak 20. So tak boleh. Kalau buat 20, kita kena ambil titik yang sama. 4. So 4 tolak 0. So awak tolak 0. So 20 tolak 12, 8 per 4. So kita dapat 2 ms negatif 2. Maknanya dia memecut dalam masa dalam 2 minit per second dalam masa tak. Okay, boleh? Faham? So, sampai sini saja kita kelas. Okay, jadi zarah, maknanya zarah memecut pada kadar 2 ms negatif dalam masa 4 saat. So bila huraikan terus ingat cari pecutan ke, so pecutan kecerunan. Jadi bila hurai kena hurailah. Maknanya ni apa? Zarah. So zarah memecut dalam 2 ms negatif 2 dalam 4 saat. So inilah dia punya huraian. So awak kena cari dulu berapa pecutan dia baru kita boleh buat ayat. Okay, boleh? So kita dah habis dah bab 7 ni. Awak tinggal buat lihat. Okay. Try buat latihan muka surat yang 100 soalan nombor 2 dan 3. Okay, cuba jawab. Okay, boleh? Boleh. Okay, so sampai sini saja kelas kita. Kita akan korang akan ke apa-apa ke? Apa cikgu? So kelas so awak punya periksa masuk sampai periksa awak masuk sampai bab 7. Okay, sampai bab ni lah. Okay. So ada nak buat kelas tambahan ke apa-apa ke? Ke nak belajar sendiri ke? Okay, so sampai sini saja kelas kita. Kita jumpa lagi hari Isnin minggu depan last sebelum periksa awak. Okay, so terima kasih kelas. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okay, tak faham boleh terus tanya. Boleh terus buat latihan dalam buku modul.